Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas cikgu untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan belajar satu lagi topik baru. Okey, topik itu adalah topik dalam kategori seni bahasa. Okey. Dan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah tajuk dia bandingan semacam. Kejap lagi kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan bandingan semacam ini. Okey. Okey, baik. Apakah maksud bandingan semacam? Okey, rasa-rasa ada siapa-siapa yang tahu tak? Apa maksud bandingan semacam? Okey. Bandingan semacam adalah merupakan bahasa kiasan atau bahasa yang digunakan sebagai perbandingan untuk menunjukkan sifat dan keadaan sesuatu yang hampir sama. Okey, untuk pengetahuan awak, seni bahasa bandingan semacam ini digunakan untuk membandingkan sesuatu perkara, okey, yang hampir sama. Contoh dia kejap lagi cikgu akan bagi. Okey, cukuplah awak tahu bandingan semacam ni adalah merupakan bandingan yang nak hampir sama. Okey, bandingan yang hampir sama. Okey, kejap lagi kita akan ada satu bahan. Okey, contoh bahan A hampir sama dengan bahan B. Okey, itu adalah maksud bandingan semacam. Kita akan tengok kejap lagi. Baik. Bandingan semacam biasanya menggunakan perkataan seperti macam, seperti, bagai, umpama, bak dan laksana. Okey, tapi kebiasaannya orang akan guna yang biasa saja seperti macam, okey, seperti dan bagai. Okey, yang tu adalah perkataan yang biasalah orang guna. Untuk awak tahun 2 ni biasanya akan guna yang biasa sajalah. Okey. Baik. Kita akan tengok seterusnya. Contoh yang cikgu akan bagi adalah, okey, contoh yang cikgu bagi adalah, tengok. Tebal seperti kamus. Nampak tak? Tebal seperti kamus. Okey, ini adalah kamus. Nampak tak? Kamus adalah tebal, bukan? Jadi, cikgu nak cakap tebal, sesuatu yang tebal seperti kamus pemandangan. Contoh kalau cikgu cakap, okey, cikgu bagi contoh lagi satu, buku awak sangat tebal. Buku awak sangat tebal, tebal seperti kamus. Nampak tak? Cikgu bandingkan buku awak seperti kamus. Sebab apa? Sebab buku awak tebal macam kamus. Okey. Dan kita tengok pula lagi satu. Tangkas macam panglima. Okey, tangkas macam panglima. Okey. Sebagai contoh awak sangat pantas, sangat tangkas bermain pedang. Contoh kan, awak sangat tangkas bermain pedang. Jadi cikgu cakap awak sangat tangkas bermain pedang. Tangkas seperti panglima. Nampak tak? Cikgu bandingkan awak dengan panglima. Panglima awak tahu kan siapa? Panglima adalah merupakan pahlawan. Okey, pahlawan Melayu lah. Kalau panglima tu kita panggil selalunya. Okey, macam dalam gambar awak boleh nampak, okey, orang yang sedang buat macam silat. Okey, itu adalah panglima. Baik. Okey. Sekarang kita terus pergi kepada contoh dia. Okey, untuk contoh yang pertama cikgu akan bagi adalah indah seperti mahligai. Okey, indah seperti mahligai. Awak tahu kan mahligai tu apa? Ini adalah contoh mahligai. Okey, awak boleh nampak
Walaupun sebenarnya dia adalah Taj Mahal. Okey, Taj Mahal dekat India, tapi cikgu nak anggapkan Mahligai itu adalah satu tempat yang besar dan satu tempat yang cantik. So, cikgu bandingkan Indah tu seperti Mahligai. Okey, Indah macam Mahligai. Okey, jadi tengok macam dalam gambar ni, awak nampak kan gambar ni sangat cantik kan? Okey, gambar ni sangat indah bukan? Jadi cikgu umpamakan dia sebagai Mahligai. Baik, seterusnya kita tengok perbandingan semacam yang lain. Lembut bak sutera. Lembut bak sutera. Okey, nampak tak? Kalau awak tak tahu, ini adalah merupakan kain sutera. Okey, ini adalah merupakan kain sutera. Jadi, kalau cikgu nak cakap lembut ni, kalau awak pegang kain sutera ni, okey, dia adalah sangat lembut, dan kalau awak pegang awak boleh rasa lembut. Jadi cikgu nak bandingkan, nak cakap sesuatu yang lembut ni sangat lembut, cikgu akan cakap lembut bak sutera. Okey, untuk pengetahuan awak tahu tak sutera ni diperbuat daripada apa? Sutera ini diperbuat daripada ini adalah bulat sutera. Okey. Jadi dia hasilkan satu barang, okey, satu bahan yang kita gunakan bahan tu untuk membuat kain sutera lah. Dan bahan yang kita nampak macam kapas tu, okey, lebih kurang macam kapas bentuk dia kan, itu adalah satu yang lembut, dan kita ambil benda yang warna putih tu untuk buat kain sutera. Baik. Seterusnya, rajin seperti semut. Okey, rajin seperti semut. Awak tahu kan, kalau macam semut ni, dia kalau contoh kalau macam dia jumpa gula, dia akan angkat gula. Okey, walaupun gula tu lebih besar daripada dia. Betul tak? Okey. Jadi, kalau cikgu nak tunjuk sesuatu yang rajin, cikgu akan tunjuk, ibaratkan rajin tu seperti semut. Okey, awak nampak semut kan? Semut sangat rajin angkat makanan, okey, bawa balik dekat tempat dia, dekat rumah dia. Okey, itu sudah dianggap rajin. Okey. Seterusnya, manis seperti madu. Okey, manis seperti madu. Okey, awak tahu kan apa itu madu? Okey. Kalau awak pernah rasa madu, madu adalah sesuatu makanan yang manis lah. Okey, untuk pengetahuan awak, madu ni dia buat daripada siapa? Siapa yang buat? Okey, sang lebah. Sang lebah yang buat madu. Okey, dia yang hasilkan madu, kemudian manusia ambil untuk buat dia sama ada makanan atau ubat-ubatan lah. Jadi kalau awak dapat rasa madu yang asli sangat manis. Jadi kalau cikgu nak cakap sesuatu itu manis, cikgu akan cakap manis seperti madu. Okey. Seterusnya, okey, masam seperti cuka. Masam seperti cuka. Okey, nampak tak? Walaupun awak mungkin jarang nampak cuka ni, okey, tapi dia ada cuka yang selalunya kita guna dia dalam, kadang-kadang dalam masakan. Okey, kalau awak rasa cuka ni mungkin ada dekat dapur awak akan rasa dia sangat masam lah. Okey, kadang-kadang orang guna dia untuk buat jeruk. Okey, jadi masam seperti cuka. Kalau awak ada dekat dapur, awak boleh cuba rasa sikit cuka tu, rasa dia macam apa. Okey, baik. Seterusnya, pahit bagai hempedu. Pahit bagai hempedu. Okey, awak tahu kalau awak tak biasa nampak hempedu tu apa, okey, kat sini cikgu tunjuk gambar ayam. Okey. Kalau awak nak tahu apa yang hempedu ni macam mana, kalau awak perasan, kalau kita belah ayam tu, ada satu organ yang berwarna hijau, dan warna hijau ini adalah kita panggil dia sebagai hempedu. Okey, kalau awak toreh dia dan dia keluar cecair warna hijau, kalau awak rasa dia akan rasa pahit. Jadi pahit yang sangat-sangat lah.
Jadi kalau awak berpeluang untuk try tengok ataupun terasa, ya, awak akan rasa hempedu itu sangat pahit. Jadi cikgu bagaikan kalau sesuatu yang pahit tu seperti bagai hempedu. Pahit bagai hempedu. Okey? Cikgu bandingkan dia dengan hempedu. Okey? Seterusnya, luas macam padang. Luas macam padang. Okey? Cikgu nak cakap sesuatu yang luas, kita akan bandingkan macam padang. Awak nampak kan dekat dalam gambar sekarang ni, padang sangat luas. Okey? Jadi cikgu nak cakap sesuatu yang luas, cikgu akan ibaratkan luas macam padang. Okey? Seterusnya, putih macam kapas. Putih macam kapas. Okey? Okey, dalam gambar tu menunjukkan kapas. Kalau awak nampak, warna kapas mesti warna putih. Kita takkan nampak kapas ni warna biru lah, warna hijau lah, warna merah lah. Sebab apa? Warna asal untuk kapas adalah warna putih. Okey? Jadi untuk pengetahuan awak, kapas ni kita ambil daripada mana? Okey, kapas ni kita ambil dia daripada pokok kapas. Okey, pokok kapas ni kita macam jarang nak nampak dekat Malaysia. Tapi dekat Malaysia kita ada satu lagi pokok kapas yang bentuk dia lebih kurang macam bentuk kalau dia produce, dia hasilkan kapas tu, bentuk dia macam bentuk jagung. Bentuk dia. Okey. Dia luarnya kulit keras, dalam tu ada kapas. Okey. Seterusnya, bebas seperti burung. Okey, nampak Nampak burung boleh terbang bebas. Jadi cikgu anggapkan bebas itu seperti burung. Sebab apa? Sebab burung terbang dengan bebas. Jadi kalau cikgu nak bandingkan bebas itu, cikgu akan bandingkan dengan burung. Sebab burung juga terbang dengan bebas. Okey. Seterusnya dan yang terakhir adalah sejuk bagai ais. Sejuk bagai ais. Awak boleh pegang. Kalau awak pegang ais dekat rumah awak, awak akan dapati ais tu sangat sejuk. Jadi cikgu bandingkan sejuk. Okey, kalau asal sesuatu tu sejuk, cikgu akan bandingkan sejuk bagai ais. Okey, sejuk bagai ais. Baik. Okey, itu saja untuk pembelajaran bandingan semacam. Jadi kita akan teruskan dengan buku teks pula. Okey, buku teks. Sekarang ni kalau awak nampak dekat dalam buku teks awak, muka surat 16, awak boleh nampak tajuk seni bahasa untuk bandingan semacam. Jadi awak boleh bacalah. Okey, dia punya dialog yang ada dekat dalam muka surat 16 ini dan awak akan faham. Okey, sebagai contoh cikgu akan baca. Okey, Hana dan keluarganya pergi ke rumah Pak Cik Zamri. Okey. Lepas tu, rumah Pakcik Zamri indah seperti mahligai. Nampak tak? Dia cakap rumah Pakcik Zamri ni indah macam mahligai. Maksudnya macam besar lah kan. Besar dan cantik rumah Pakcik Zamri ni. Okey, seterusnya, mereka dibawa ke ruang tamu. Mereka duduk di atas sofa. Alasnya lembut bak sutera. Nampak tak dia kata alasnya lembut bak sutera. Maksudnya dekat sini Hana ni cakap alas dekat sofa rumah Pakcik Zamri ni sangat lembut. Jadi dia cakap lembut bak sutera. Sebab apa? Sebab macam cikgu cakap tadi, sutera adalah sesuatu yang lembut lah. Jadi cikgu bandingkan alas dekat rumah
Hana ni bandingkan alas dekat rumah Pak Cik Zamri ni sangat lembut macam sutera. Lembut bak sutera. Nampak tak dia bandingkan? Okey. Seterusnya kita tengok ya. Makcik Aini cakap apa? Makcik Aini cakap, jemputlah makan kuih muih ini. Okey, jemputlah makan kuih muih ini. Hana pun jawab, wah, rajinnya makcik membuat kuih. Makcik Zamri pun cakap, Makcik Aini ini memang rajin macam semut. Nampak tak dia nak cakap, Pakcik Zamri ni cakap, isteri dia, Makcik Aini sangat rajin macam semut. Dia bandingkan kerajinan mak dia, isteri dia, Makcik Aini dengan semut. Lepas itu, dia cakap, ada sahaja resepi kuih baharu yang dibuatnya. Lepas tu Hana cakap apa? Tengok. Sedapnya kuih muih ini, makcik. Rasanya manis macam madu. Hana cakap, okey, maksudnya Hana cakap, kuih muih yang Hana makan ni rasa dia sangat manis. Lepas tu dibandingkan manis tu, manis macam madu. Okey. Seterusnya, Puan Yasmin cakap, nampak tak? Rasa kuih mestilah manis. Hana, okey, rasa kuih mestilah manis, Hana. Tiada kuih yang masam macam cuka. Okey, nampak tak dia kata? Atau mahu pun pahit bagai hempedu. Nampak tak dia cakap? Rasa kuih mestilah manis, Hana. Tiada kuih yang masam seperti cuka ataupun pahit bagai hempedu. Nampak tak? Jadi Puan Yasmin cakap, dia cakap dekat Hana, dia cerita semua kuih manis, okey, semua kuih manis dan tiada kuih yang masam macam cuka, okey, tak ada kuih juga pahit bagai hempedu. Dia nak cakap tak ada kuih lah kat dalam dunia ni yang masam macam cuka, pahit macam hempedu. Lepas tu yang terakhir mereka cakap, mereka ketawa mendengar kata-kata Puan Yasmin. Okey, nampak tak? Itulah adalah cerita kita pada hari ini. Cerita tentang keluarga Hana yang datang ke rumah Pak Cik Zamri. Awak boleh baca sendiri, awak boleh fahamkan apa yang maksud yang telah dia cakapkan. Okey, kemudian jika awak dah siap membacanya, awak boleh buat latihan dekat dalam buku latihan muka surat 22. Okey. Dalam video ni dah ada jawapan, okey, yang mana awak boleh tengok sendiri jawapannya. Jadi, selamat melakukan tugas, selamat menyiapkan tugasan. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja untuk kita hari ini. Selamat berjaya.